Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita pada hari ini dan pada hari ini kita akan teruskan dengan bahagian kedua tajuk teorem Pythagoras, iaitu berkaitan dengan akas bagi teorem Pythagoras. Okey, terlebih dahulu kita perlu faham ataupun kita perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan akas. Okey, kita lihat contoh yang diberikan. Okey, katakan kita ada satu penyataan iaitu 4 tambah 2 sama dengan 6. Okey, dan apakah yang dimaksudkan dengan akas kepada penyataan 1? Akas ni sebenarnya ialah terbalik ataupun kita baca secara terbalik. Jika A maka B. Jadi kita akan baca jika B maka A. Okey, bermaksud akas kepada penyataan 1 ialah 6 sama dengan 4 tambah 2. Okey, itu adalah kefahaman asas yang cikgu nak terangkan berkenaan dengan akas. Okey, kalau kita lihat bagi teorem Pythagoras menyatakan bahawa jika suatu segitiga merupakan segitiga bersudut tegak, maka C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, dan kalau kita nak tulis akas bagi teorem Pythagoras, kita akan terbalikkan, iaitu jika C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka segitiga tersebut adalah segitiga bersudut tegak. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Jika C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka segitiga tersebut adalah segitiga bersudut tegak. Okay, jadi kegunaan akas teorem Pythagoras ini adalah untuk menentukan adakah suatu segitiga yang diberikan itu merupakan segitiga bersudut tegak atau tidak. Okey, dan untuk tujuan ini kita ada dua situasi. Cikgu akan ringkaskan kedua-dua situasi tersebut. Okey, situasi yang pertama, jika C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka segitiga tersebut adalah segitiga bersudut tegak. Bermaksud dia memenuhi teorem Pythagoras. Okey, dan yang kedua, situasi yang kedua, jika C kuasa 2 tak sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka segitiga tersebut bukan segitiga bersudut tegak. Okey, sekarang kita akan lihat contoh. Okey, contoh yang pertama. Tentukan sama ada segitiga di bawah adalah segitiga bersudut tegak atau tidak. Kita tentukan sama ada segitiga di bawah adalah segitiga bersudut tegak atau tidak, dan untuk tujuan penentuan ini cikgu akan gunakan akas teorem Pythagoras. Okey, di mana sisi yang paling panjang adalah 15, jadi kita akan tuliskan 15 kuasa 2 sama dengan 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okey, pada peringkat yang pertama, kita letakkan dulu tanda sama, dan sekiranya bahagian kiri dengan kanan tidak sama, kita hanya tukar tanda sama ini kepada tidak sama dengan. Okey, 15 kuasa 2 bersamaan dengan 225. Okey, sebelah kanan kita ada 9 kuasa 2, 81, tambah 12 kuasa 2, 144. Okay, dan kalau kita tambahkan nombor di sebelah kanan, dia bersamaan dengan 225. Okay, jadi kita dapati bahawa 225 sama dengan 225, ia memenuhi teorem Pythagoras. Jadi kita boleh buat kesimpulan ini adalah segitiga bersudut tegak. Okay, segitiga bersudut tegak. Okey, jadi paling penting setelah kita buat pengiraan dan kita dah bandingkan dengan bahagian kiri dan sebelah kanan, dan akhir sekali kita buat satu kesimpulan. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey, diberi satu segitiga yang berwarna hijau ini dengan ukuran 30 cm, 24 cm dan 21 cm. Okey, jadi kita akan gunakan teorem Pythagoras untuk menentukan adakah segitiga ini adalah segitiga bersudut tegak.
Okey, sisi yang paling panjang kita letak sebelah kiri, 30 kuasa 2 bersamaan dengan 21 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Okey, 30 kuasa 2 bersamaan dengan 900, 21 kuasa 2, 441 dan 24 kuasa 2 bersamaan dengan 576. Okey, kamu boleh gunakan kalkulator lah sebab nombor yang diberi itu agak besar. Okey, sebelah kiri kita kekalkan 900, sebelah kanan kita akan tekan kalkulator 441 tambah dengan 576 bersamaan dengan 1017. Okey, so kita dapati kiri dan kanan adalah berbeza, kita boleh tambah palang sahaja. Okey, cara baca dia 900 tak sama dengan 1017, maka kesimpulannya bukan segitiga bersudut tegak. Okey, kerana dia tidak memenuhi teorem Pythagoras. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh yang ketiga. Diberi satu segitiga dengan sisi 25, 20 dan 10. Jadi kita akan gunakan cara yang sama. 25 kuasa 2 sama dengan 20 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Okey, 25 kuasa 2 kalau kita tekan kalkulator bersamaan dengan 625. Okey, sebelah kanan kita ada 400 tambah dengan 100. Okey, 625 tak sama dengan 500. Jadi kita boleh buat kesimpulan ini juga adalah bukan segitiga bersudut tegak. Okey, dan akhir sekali kita akan lihat satu contoh soalan di mana rajah tidak diberi. Okey, dia tidak bagi kita rajah. Tentukan sama ada segitiga STU merupakan segitiga bersudut tegak atau bukan jika diberi ST 12 cm, TU 16 cm dan SU 20 cm. Okey, jadi kita akan pilih sisi yang paling panjang iaitu TU 16 cm sebagai hypotenuse. So 16 kuasa 2 sama dengan 12 kuasa, kita padam balik. Sisi yang paling panjang kat sini adalah SU 20 cm. Okey, hypotenuse. So kita ambil 20 kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. So kena hati-hati semasa kita menulis teorem Pythagoras, pastikan sisi yang paling panjang itu kita ambil sebagai hypotenuse. Okey, 200 kuasa 2 bersamaan 400, 12 kuasa 2 144 dan 16 kuasa 2 bersamaan dengan 256. Okey, kita tambahkan 256 tambah dengan 144 bersamaan dengan 400. Kita dapati nilai sebelah kiri dan nilai sebelah kanan adalah sama. Jadi kesimpulannya segitiga bersudut tegak. Okey, itu sahaja sebenarnya yang kita perlu tahu tentang akas teorem Pythagoras. Okey, iaitu jika C kuasa 2 bersamaan dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka segitiga itu adalah segitiga bersudut tegak. Sebaliknya, jika C kuasa 2 tak sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka segitiga yang diberikan bukan segitiga bersudut tegak. Okey, so cikgu harap kamu dapat memahami ataupun kamu akan tahu apa yang dimaksudkan dengan akas, dan kamu juga tahu macam mana nak menggunakan akas teorem Pythagoras untuk menentukan sama ada suatu segitiga itu adalah satu segitiga bersudut tegak atau bukan. Okey, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.